Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan hasil kajian kami tentang teori rasa fenomenologi. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama adalah Muhammad Firdaus bin Muzaffar. Yang kedua adalah Edina Wafa binti Zulkifli. Yang ketiga adalah Alia Takifah binti Muhammad Zamzaidi. Dan yang terakhir adalah Ayu Almira Sofia binti Cik Amri. Seterusnya kita akan pergi ke pengenalan dan latar belakang tentang teori rasa fenomenologi. Teori rasa fenomenologi dikemukakan oleh Suhaimi Abdul Aziz. Dia seorang profesor sastra dan pensyarah di Universiti Malaya. Pada dasarnya, teori ini adalah hasil kajian di peringkat sarjana yang kemudiannya diangkat ke peringkat kedoktoran. Teori rasa fenomenologi ini terbina secara hibridisasi hasil daripada kombinasi dan penyesuaian dua buah teori estetik yang berasal dari Timur India dan juga Barat. Teori-teori yang dimaksudkan itu ialah teori rasa Devani dan teori estetik fenomenologi Roman Inderton. Teori rasa Devani merupakan satu teori estetik yang tergolong dalam teori religion estetik kerana ia berhubung kait dengan metafizik di mana alam ketuhanan. Dalam teori rasa Devani, unsur metafizik ni adalah satu aspek terpenting khususnya bagi mengaplikasikannya pada karya-karya yang berunsurkan kerohanian. Unsur metafizik ini pula berkait rapat juga dengan falsafah Saiva yang berdasarkan teori rasa Devani. Pendokong-pendokong teori ini iaitu salah seorangnya ialah Abhinayagupta percaya bahawa aspek estetik ni tidak boleh dipisahkan daripada aspek agama. Jadi bagi tujuan mencapai tuntutan estetik keagamaan dalam sesebuah karya itu, maka beliau telah memasukkan teori Devani dalam teori rasa dan kemudiannya dikenali dengan nama teori Devani. Manakala dari aspek yang satu lagi iaitu teori estetik fenomenologi, beliau juga mengambil fenomenologi ini dengan memberi penafsiran baharu terhadap konsep estetik itu sendiri dengan pengubahsabayaan dan kemasukan beberapa perkara baharu. Jadi teori rasa fenomenologi yang dibina oleh Suhaimi Aziz ini sendiri lebih bersifat universal dan penglibatan semua pihak dalam proses penginterpretasian termasuk subjek yang dikaji, pengalaman estetik, emosi pembaca dan pengarang ruang dan persistik. Baik, teori rasa fenomenologi ini mempunyai pengalaman dan estetik yang seperti saya katakan tadi. Ia adalah satu pengalaman yang dialami apabila berlakunya 3 proses serentak di dalam minda pembaca itu sendiri. Yang pertama, emosi. Tetap pembaca mengalami transformasi menjadi emosi estetik. Yang kedua, karya sastra mengalami transformasi menjadi objek estetik. Dan yang ketiga, kesedaran biasa mengalami transformasi menjadi kesedaran estetik. Transformasi ini akan menghasilkan nikmat estetik yang bersifat universal dan juga sensual. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai 2 objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti elemen-elemen rasa yang terdapat dalam teori rasa fenomenologi. Sesuai dengan arahan tugasan yang diberikan, kami perlu menghuraikan dan membincangkan dengan lebih terperinci tentang teori rasa fenomenologi. Jadi apabila kami berjaya mengenal pasti elemen-elemen rasa yang terdapat dalam teori ini, maka kami akan berjaya menghuraikan ataupun dapat lebih tahu tentang teori rasa fenomenologi ini secara lebih terperinci. Baiklah, objektif kajian yang kedua adalah untuk mengetahui cara-cara penggunaan teori rasa fenomenologi dalam penghasilan sesebuah karya. Seperti yang kita tahu, semua teori mempunyai cara penggunaannya. Jadi untuk teori rasa fenomenologi ini, kami akan menghuraikan bagaimana untuk menggunakan teori ini dalam penulisan sesebuah karya. Dalam kajian ini juga kami menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan juga kaedah analisis teks. Kami menggunakan teks Salina karya A. Samad Zaid kerana pelopor teori ini sendiri iaitu Suhaimi Abdul Aziz menggunakan karya tersebut dalam kajiannya. Jadi untuk mendapatkan contoh ataupun rujukan secara terperinci, kami menggunakan karya yang sama, teks yang sama seperti Suhaimi Abdul Aziz.
Dalam sorotan literatur, kita dapat lihat melalui kajian yang pertama daripada Suhaira Ismail pada tahun 2003 yang bertajuk Teori Rasa Fenomenologi, Penerapan terhadap novel-novel terpilih Zaharah Nawawi. Dalam kajian ini, Suhaira Ismail telah memfokuskan kepada 3 buah novel karya Zaharah Nawawi. Yang pertama adalah Berhujungnya Musim Bunga, Selamat Datang Azif Farahah dan juga Panglima Saleh Selim Pamirah. Dan dalam kajiannya, beliau telah menggunakan teori rasa fenomenologi dan bertujuan untuk melihat kepada gaya bahasa dan pemikiran-pemikiran yang hendak disampaikan oleh Zaharah Nawawi. Yang seterusnya adalah karya daripada Azhar Ibrahim pada tahun 2016 yang bertajuk Rasa Fenomenologi dalam filem-filem arahan dan lakon oleh P. Ramlee. Dalam kajian beliau telah mendapati bahawa rasa itu merupakan satu unsur emosi dan perasaan yang terpendam dalam alam bawah sedar diri seseorang. Dan di samping itu, beliau juga mendapati bahawa emosi akan terangsang apabila disentuh dan diusik oleh fenomena sosio-budaya masyarakat yang dipamerkan sehingga dapat menyentuh perasaan seseorang. Dan seterusnya adalah kajian oleh Muhammad Yusri, Putri Farzana dan juga Nahar pada tahun 2022 yang bertajuk Kajian Novel Hantu Penebas karya Dek Nali, Analisis Teori Rasa Fenomenologi. Berdasarkan hasil kajian ini, mereka mendapati bahawa pengalaman estetik mempunyai perhubungan dengan kesusastraan Melayu moden, terutamanya dalam penulisan novel. Pengaplikasian teori rasa fenomenologi dalam novel telah berjaya mewujudkan pengalaman estetik yang menyeronokkan dan memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Objektif yang pertama ialah elemen-elemen rasa, teori rasa fenomenologi. Teori rasa fenomenologi ini meliputi aspek atau bahan yang dikaji, pengalaman estetik, ruang pra-estetik serta emosi pembaca dan pengarang. Teori ini telah diaplikasikan terhadap karya novel sastrawan negara iaitu S. Ahmad Said yang berjudul Salina. Menurut Suhaimi Abdul Aziz, terdapat 7 ekspresi sastra yang telah ditemui iaitu rasa dahsyat, rasa kagum, rasa duka, rasa berang, rasa berahi, rasa benci dan rasa wira. Elemen rasa yang pertama ialah rasa dahsyat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dahsyat ialah perasaan takut atau ngeri yang dialami oleh individu. Berdasarkan novel Salina, perasaan dahsyat jelas digambarkan oleh pengarang di mana rakyat Singapura pada waktu itu mengalami tragedi Perang Dunia Kedua. Mereka terpaksa hidup dalam kesusahan apabila harta benda mereka habis musnah akibat peperangan. Elemen rasa yang kedua ialah rasa kagum. Kagum dapat didefinisikan sebagai perasaan yang menunjukkan ketakjuban atau rasa tertarik terhadap sesuatu perkara yang dilihat atau didengar oleh individu. Menurut Suhaimi Abdul Aziz, rasa kagum ini dapat dilihat melalui situasi atau peristiwa yang berhubung dengan perkara yang luar biasa. Elemen rasa yang ketiga ialah rasa duka. Duka bermaksud perasaan hati yang susah atau sedih. Menurut Norazima Zakaria, emosi ini selalunya terjadi disebabkan penderitaan seperti kematian, kemalangan, perpisahan dan sebagainya. Elemen rasa yang keempat ialah rasa berang. Berang merujuk kepada perasaan marah yang amat sangat. Perasaan ini sering dikaitkan dengan perasaan negatif yang dialami oleh individu. Sekiranya perasaan ini tidak dikawal, seseorang itu akan mengambil tindakan di luar jangkaan sehingga menimbulkan pergaduhan, bertikam lidah dan sebagainya. Seterusnya ialah wira. Wira didefinisikan sebagai sifat seseorang yang mempunyai sifat kepahlawanan yang tinggi. Sifat ini menunjukkan keazaman dan kesungguhan seseorang dalam melakukan sesuatu perkara seperti membantu atau menolong orang lain. Berdasarkan novel Salina, sifat ini telah diekspresi oleh watak Salina itu sendiri. Hal ini dapat dilihat apabila Salina berazam dan bersungguh untuk membantu anak jirannya iaitu Helmi dalam membiayai pelajarannya. Elemen rasa seterusnya ialah rasa berahi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, berahi ialah perasaan kasih yang amat sangat. Akan tetapi, masyarakat kini mentafsir istilah berahi sebagai perasaan yang lebih kepada hubungan intim dan bersifat seksual. Sebaliknya, istilah berahi itu sendiri membawa maksud perasaan kasih, sayang, cinta dan sebagainya. Akhir sekali ialah elemen rasa benci. Benci bermaksud perasaan tidak suka akan sesuatu. Perasaan ini tidak selalunya menunjukkan aura yang negatif.
kerana kebarangkalian seseorang itu tidak menyukai sesuatu perkara atas sebab-sebab yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muzaffar. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai analisis perbincangan yang kedua, iaitu cara penggunaan teori rasa fenomenologi dalam penulisan karya. Terdapat 4 cara penulisan yang dititik beratkan dalam teori rasa fenomenologi untuk penghasilan karya. Yang pertama iaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai pengalaman rasa. Para penulis yang ingin menggunakan teori rasa fenomenologi perlu memperincikan dengan jelas pengalaman rasa seperti menjelaskan situasi, cuaca, perasaan dan emosi yang terdapat dalam ayat penulisannya supaya dapat bersama-sama membawa para pembaca mengalami pengalaman yang dijelaskan dalam penulisan tersebut. Bagi cara penggunaan yang kedua dalam penulisan karya menurut teori rasa fenomenologi, penulis perlu memberi refleksi terhadap tubuh dan kesedaran. Hal ini di mana refleksi terhadap tubuh dan kesedaran ialah, dalam erti kata lain, memberi interaksi antara tubuh selepas membaca sesuatu karya. Sebagai contoh ataupun secara mudahnya, sekiranya penulis ingin memberikan interaksi kepada para pembaca untuk mengalami emosi yang sedih, maka penulis akan menggambarkan penceritaan yang sangat sedih dalam penulisannya dan akan memberikan interaksi terhadap tubuh pembaca, iaitu sehingga menitiskan air mata. Okey, bagi cara penggunaan yang ketiga iaitu menyambungkan rasa kepada para pembaca. Hal ini dapat dilakukan oleh penulis, iaitu penulis perlu memperincikan secara jelas setiap elemen rasa yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Hal ini hendaklah dititik beratkan dari sudut emosi, dari sudut rasa, dari sudut cuaca, dari sudut tekstur dan dari sudut suasana yang wujud dalam penulisan karya tersebut. Sebagai contoh, kalau melalui sudut rasa, penulis perlu menjelaskan dalam penulisan beliau rasa seperti manis, masin, pahit, tawar ataupun masam. Bagi tekstur, sama ada lembut ataupun keras. Bagi cuaca, sama ada panas, hening, sejuk. Untuk bagi situasi, sama ada situasi yang tenang, situasi itu sama ada petang ataupun pagi ataupun malam. Okey, untuk penggunaan teori yang terakhir, iaitu untuk cara penggunaan teori rasa fenomenologi dalam penulisan karya yang terakhir ialah penulis hendaklah merincikan perubahan dan dinamik dalam perkembangan plot. Hal ini dapat dilakukan oleh penulis dengan menunjukkan perkembangan plot daripada situasi yang santai kepada lebih tegang, iaitu mula-mula memasukkan elemen-elemen yang dapat memancing emosi para pembaca untuk menjadi lebih tegang, dan seterusnya pergi kepada fasa pelaraian yang di mana memberikan kepuasan kepada para pembaca yang membaca. Okey, itu sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali ialah rumusan. Berdasarkan kajian ini, pengkaji dapat menghurai dan menjelaskan secara terperinci tentang teori rasa fenomenologi ini. Teori ini amat berkait rapat dengan unsur emosi dan juga perasaan. Melalui pendekatan teori ini, karya-karya sastra yang dihasilkan adalah lebih berkualiti dalam menyelusuri kalbu pembaca-pembaca. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.